Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arwis bin Ahmad Safri, nombor metri A169805. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang ta'ayush, amalan dan konsep. Kepelbagaian dalam kehidupan manusia memang tidak dapat dielakkan kerana merupakan sunnatullah, seperti yang dinyatakan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Manusia berbeza daripada jantina, warna kulit, bangsa, agama dan budaya. Namun begitu, semua perbezaan tersebut tidak menjadi sebab untuk manusia hidup dalam keadaan harmoni dan saling bergantungan antara satu sama lain. Kehidupan yang harmonis sama manusia dapat dicapai dengan melakukan dan memahami beberapa amalan dan konsep dalam ta'ayush. Amalan ta'ayush boleh dilakukan dalam 4 keadaan. Yang pertama adalah menghormati hak sesama masyarakat. Yang kedua, mengutamakan dialog dan perbincangan. Yang ketiga, berlaku adil antara masyarakat. Dan yang terakhir sekali adalah saling kenal mengenali antara masyarakat. Poin yang pertama adalah mengiktiraf dan menghormati hak sesama anggota masyarakat. Hak sesama anggota masyarakat perlulah sentiasa diiktiraf walaupun terdapat perbezaan hak berdasarkan urusan berkaitan dengan agama. Sebagai contoh, urusan kehakiman agama Islam yang mempunyai perbezaan dengan bukan Islam. Bukan itu sahaja, urusan perkahwinan dan harta warisan juga terdapat perbezaan. Namun begitu, perkara tersebut tidak boleh dipertikai oleh orang bukan Islam kerana tidak mempunyai kesan kepada golongan orang bukan Islam. Masyarakat Islam yang hidup dalam satu kejiranan yang mempunyai orang bukan Islam perlu sentiasa menghormati dan melaksanakan adab berjiran. Sebagai contoh, kehidupan masyarakat di Malaysia yang mempunyai pelbagai bangsa dan agama biasanya mempunyai jiran yang bukan Islam, dan layanan yang ditunjukkan perlulah mengikut syariat Islam, iaitu sentiasa berbuat baik kepada jiran. Agama Islam menuntut umat Islam untuk beradab dengan jiran seperti menziarahi jiran ketika sakit, sentiasa bantu-membantu dan tidak menyakiti jiran. Selain itu, untuk menghormati dan mengiktiraf hak sesama anggota masyarakat di Malaysia juga, kerajaan telah melaksanakan program pembangunan masyarakat setempat. Program ini bertujuan untuk mencapai kesatuan yang menuju kepada perpaduan antara kaum. Di samping itu, hak sesama masyarakat juga boleh dihormati dengan cara menghormati adat dan budaya masyarakat bukan Islam, seperti hari perayaan bukan Islam. Sebagai contoh, Hari Natal, Hari Deepavali dan Hari Raya Cina. Negara Malaysia walaupun merupakan negara Islam, tetapi untuk menghormati agama masyarakat lain, kerajaan tidak menghalang orang bukan Islam untuk merayakan perayaan mereka dan memberikan cuti khas untuk perayaan bagi orang bukan Islam. Dan akhir sekali, pengiktirafan dan penghormatan yang ditunjukkan dan dilaksanakan dalam masyarakat adalah kebebasan beragama. Walaupun agama Islam merupakan agama yang benar, tetapi agama Islam tidak menghalang masyarakat bukan Islam untuk menganut agama masing-masing. Perkara ini turut dilakukan oleh Rasulullah dalam pembentukan kerajaan Islam yang pertama di Madinah, iaitu penganut agama lain bebas untuk menganut agama mereka. Islam menekankan kebebasan beragama, namun Al-Quran menekankan bahawa hanya agama Islam yang diterima di sisi Allah, seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 256, yang bermaksud tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Kerana itu, barang siapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oleh itu, pengamalan ta'ayush dalam Islam adalah penting untuk mengiktiraf dan menghormati hak sesama masyarakat kerana Islam merupakan agama yang adil dan menyeluruh. Poin yang kedua adalah mengutamakan dialog dan perbincangan. Dialog dan perbincangan merupakan salah satu perkara yang biasa dilakukan terhadap masyarakat Islam dan bukan Islam dari zaman dahulu sehinggalah pada masa kini. Dialog dan perbincangan adalah perkara yang dituntut dalam Islam supaya pelbagai isu dan pelbagai masalah yang dihadapi dapat diselesaikan secara aman dan baik.
Terdapat 4 kaedah menurut Muhammad Anwar Ramli dan rakan-rakan yang boleh digunakan ketika berdialog dan mengadakan perbincangan, iaitu menggunakan kata yang baik dan sopan ketika berdialog. Kemudian melakukan perdebatan dengan cara yang terbaik, menghormati agama orang bukan Islam, seperti tidak menyinggung mereka dengan kata-kata yang terus terang dengan mengatakan mereka sesat atau kafir. Dan akhir sekali adalah dilarang mencela Tuhan orang bukan Islam. Bertutur dengan memilih bahasa yang baik dan sopan merupakan perkara yang dituntut dalam Islam, kerana perkara tersebut disebut di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Selain itu, melakukan perdebatan dengan cara yang terbaik adalah dengan berdialog dengan memilih kaedah pertuturan yang bersesuaian dan terbaik, seperti firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125 yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan nikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Perdebatan dengan menggunakan dialog yang terbaik dapat mengelakkan perdebatan yang boleh membawa kepada permusuhan, dan dapat difahami dengan lebih baik tanpa ada pengaruh emosi di dalam perdebatan. Selain itu, menghormati agama lain adalah penting, kerana dengan menghormati agama lain, pasti orang bukan Islam akan lebih tertarik dan menghormati agama Islam. Bukan itu sahaja, malahan agama Islam juga menggalakkan untuk sertakan perkara yang sama dalam agama banyak perbezaan, seperti firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 46 yang bermaksud, dan janganlah kamu berbahas dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali orang-orang yang berlaku zalim di antara mereka, dan katakanlah kepada mereka, kami beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kami, dan kepada Taurat dan Injil yang diturunkan kepada kamu, dan Tuhan kami juga Tuhan kamu adalah satu, dan kepadanya lah kami patuh dan berserah diri. Dan akhir sekali, menceluk Tuhan agama lain adalah dilarang sama sekali, kerana perbuatan tersebut boleh mendatangkan kesan yang negatif kepada agama Islam, seperti agama Islam dipandang hina oleh agama lain, dan orang bukan Islam menghina kembali Tuhan orang Islam, seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 108 yang bermaksud, dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah, kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Demikianlah kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat dan amal perbuatan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka, lalu ia menerangkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan. Daripada ayat tersebut jelaslah bahawa Allah melarang umat Islam untuk menghina Tuhan agama lain. Oleh itu, dengan berdialog, kesefahaman antara agama dan masyarakat dapat ditingkatkan. Apabila kesefahaman dapat ditingkatkan, sudah pasti masyarakat yang hidup berbilang masa dapat hidup dalam keadaan aman dan tenteram, serta mengurangkan risiko konflik daripada berlaku. Poin yang ketiga adalah berlaku adil antara masyarakat. Keadilan antara agama adalah amat penting bagi menjaga kesatuan masyarakat yang berbilang kaum. Dengan berlaku adil, dapat menghindarkan diri daripada berlaku zalim terhadap agama lain. Sebagai contoh, negara Malaysia yang berbilang kaum berlaku adil dalam pelbagai aspek. Salah satu aspek tersebut adalah aspek pendidikan. Di Malaysia terdapat pelbagai kaum, dan sekolah didirikan yang menyediakan mata pelajaran. Pelbagai sekolah yang didirikan yang menyediakan pelbagai mata pelajaran bahasa, pelajaran bahasa mengikut bahasa. Sebagai contoh, sekolah jenis kebangsaan Cina yang menyediakan subjek bahasa Cina supaya bangsa lain dapat belajar bahasa tersebut dan memahami bangsa tersebut agar dapat merapatkan lagi hubungan antara kaum. Selain itu, pengamalan keadilan antara agama ini juga boleh ditunjukkan dengan toleransi antara kaum, iaitu bertolak ansur
dan menerima kehadiran antara satu sama lain serta terlibat secara aktif dalam membangunkan ekonomi negara. Dengan kerjasama daripada berbagai kaum, perkembangan ekonomi negara dapat dimajukan serta dapat memberi peluang kepada semua golongan masyarakat untuk berkongsi ilmu pengetahuan. Di samping itu, orang Islam juga dituntut untuk berlaku adil terhadap orang bukan Islam kerana Islam adalah agama yang adil, seperti mana yang dinyatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 8. Oleh itu, amalan berlaku adil sama masyarakat merupakan perkara yang perlu dilakukan supaya semua masyarakat dapat hidup dalam kesatuan tanpa rasa tertindas disebabkan bilangan majoriti agama yang ramai atau perbezaan pemikiran dan warna kulit. Poin yang terakhir adalah saling kenal mengenali antara masyarakat. Dalam usaha untuk menjaga keamanan dan kemakmuran masyarakat untuk hidup dalam kesatuan adalah dengan mengenali antara satu sama lain supaya tidak mewujudkan sensitiviti antara kaum atau sensitiviti agama. Kepelbagaian diwujudkan oleh Allah supaya hamba-Nya boleh kenal mengenali antara satu sama lain, seperti mana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Sebagai seorang hamba Allah, saling kenal mengenali antara masyarakat pasti akan berlaku dan tidak akan terlepas kerana manusia saling memerlukan antara satu sama lain. Kesejahteraan dapat dicapai sekiranya masyarakat saling kenal mengenali seperti yang berlaku di Melaka pada satu ketika dahulu. Hal ini dapat dibuktikan daripada kajian yang dibuat oleh Muhammad Anwar Ramli dan rakan-rakan. Dalam kajian yang dibuat, kajian tersebut menerangkan Melaka sebuah bandaraya kosmopolitan telah didiami oleh berbagai jenis suku kaum, iaitu perpaduan iaitu 197 bahasa dituturkan. Masyarakat tempatan boleh hidup bersama dengan pedagang asing seperti pedagang Arab, Farsi, Cina, Tamil, Setia, Keli dan sebagainya. Oleh itu, dengan saling kenal mengenali antara satu sama lain, kestabilan kaum, agama dan masyarakat dapat dipupuk dan dapat memberi kesedaran kepada masyarakat terhadap isu-isu sensitif yang boleh mencetuskan keburukan kepada agama, bangsa dan negara. Kemudian adalah konsep ta'ayush. Konsep ta'ayush yang pertama adalah pandangan daripada Muhammad Nakib Hamdan, Muhammad Anwar Ramli, Syamsul Azizul Marisah dan rakan-rakan. Mereka menjelaskan ta'ayush membawa maksud kehidupan yang terbina daripada sifat cinta dan belas kasihan. Perkataan ta'ayush berasal dari kata kerja aish yang terbina dari atas wazan fa'il. Salah satu dari maksud wazan ini adalah al-musyarakah, iaitu masyarakat yang semestinya melibatkan dua pihak atau lebih. Selain itu, pandangan daripada Khadijah Muhammad Hambali pula, ta'ayush secara dasarnya bermaksud menjalani kehidupan yang harmoni walaupun berbeza agama dan bangsa. Namun, maksud ta'ayush secara mendalam ialah kehidupan bersama dalam satu komuniti yang disandari dengan semangat kasih sayang, tahap toleransi yang tinggi, menerima kepelbagaian, saling memahami, mempercayai dan melengkapi antara satu sama lain. Dan akhir sekali adalah pandangan daripada Zulkifli Aini dan Wan Nurul Anis Wan Ismail. Mereka dalam kajian mereka terdapat beberapa pandangan yang disebut tentang konsep ta'ayush. Antara pandangan tersebut adalah daripada Ibnu Faris dalam kitab Fiqh At-Ta'ayush fi Sirah An-Nabawiyah. Apabila beliau menterjemahkan perkataan aish sebagai kehidupan dan kelangsungan hidup berdasarkan perkataan yang terdapat dalam beberapa surah di dalam Al-Quran. Antara surah-surah tersebut ia adalah surah Al-Haqqah ayat 21, Al-Naba ayat 11, surah Toha ayat 124 dan Al-Qasas ayat 58. Selain itu, pandangan lain pula adalah daripada Syekh Hussein Ali Mustafa yang menjelaskan Islam sebagai agama yang menyeluruh, yang membawa mesej kepada semua umat manusia, iaitu mesti memerintahkan keadilan dan melarang ketidakadilan dan meletakkan asas bagi keamanan di muka bumi dan menyeru kepada kehidupan bersama yang positif dalam kalangan semua manusia dalam suasana persaudaraan.
dan toleransi dalam kalangan semua rakyat tanpa mengira bangsa, warna kulit dan kepercayaan. Oleh itu, dapat disimpulkan daripada konsep-konsep tersebut, ta'ayush adalah kehidupan bersama dalam satu komuniti dengan kasih sayang, toleransi yang tinggi, menerima kepelbagaian, saling memahami, mempercayai dan melengkapi antara satu sama lain tanpa mengira agama, bangsa dan warna kulit. Secara kesimpulannya, konsep ta'ayush perlu difahami dengan jelas supaya dapat mempraktikkan amalan ta'ayush dengan baik. Pelbagai amalan ta'ayush yang boleh dilakukan antaranya ialah mengiktiraf dan menghormati sesama masyarakat, sentiasa mengutamakan dialog dan perbincangan untuk memperbaiki segala salah faham, sentiasa berlaku adil tanpa mengira agama dan sentiasa berusaha untuk salingkan mengenali antara kaum. Dengan mempraktikkan amalan dan konsep tersebut, pasti masyarakat akan hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.